Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today kita nak bincang dengan lebih lanjut berkenaan dengan hibah takaful. So saya percaya ramai orang Malaysia sekarang ni dah pun sediakan hibah takaful. Cuma persoalannya, adakah anda tahu apakah kelebihan serta kebaikan serta kemampuan hibah takaful ini untuk membantu anda pasca kematian. Secara asasnya hibah takaful ni bukanlah satu produk. So pemahaman ni perlu dijelaskan. Dan sebenarnya tidak ada produk hibah takaful. Namun hibah takaful adalah satu kaedah pemberian wang pampasan kematian. Dia satu kaedah lah sebenarnya. Okay, basically dalam pelan takaful ni kita ada banyak. So salah satu daripadanya adalah terdapatnya perlindungan terhadap nyawa. Meaning to say, kalau berlakulah kematian, maka akan ada wang pampasan. Dan wang pampasan ini akan diberikan kepada keluarga semula. Cuma kaedahnya macam mana wang pampasan nak diberikan. So kalau kita buka dalam polisi dan even masa kita submit kita punya permohonan dengan ejen takaful pun, sebenarnya terdapat 3 pilihan yang tuan-tuan dan puan-puan semua boleh buat sebenarnya. Pilihan pertama adalah there is no nomination. Maksudnya anda tak perlu menamakan sesiapa pun sebagai penerima manfaat wang pampasan ni tadi. So basically kalau tak namakan sesiapa, apa akan jadi? Dia akan balik semula pada harta pusaka dan dia akan dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Hanya waris-waris yang berhak mengikut faraid sahaja yang boleh dapat wang pampasan tersebut. So kaedah kedua adalah dengan melantik seorang wasi. Apa tugas wasi? Wasi ni sebenarnya dia sebagai wakil sahaja. Dia sebagai seorang pemegang amanah. So maksudnya, kalaulah berlaku kematian kepada kita sebagai pemilik polisi ni tadi, maka wasi ni tadi bertanggungjawab untuk berurusan dengan pihak takaful. Kemudian duit tersebut perlu diberikan kepada badan berautoriti yang berhak untuk diagihkan secara faraid. Sebab apa? Sebab wasi ni tadi dia bukanlah penerima mutlak, tapi wasi hanyalah sebagai seorang wakil ataupun sebagai seorang pemegang amanah. Kaedah yang ketiga inilah yang kebanyakan ejen dan juga kebanyakan orang berminat untuk buat perlindungan takaful ni. Sebab apa? Sebab kita menamakan seseorang sebagai beneficiaries ataupun sebagai penerima manfaat. So dekat sinilah berlakunya hibah takaful. Sebab bila kita menamakan seseorang sebagai beneficiaries, maksudnya orang itu mempunyai hak mutlak untuk dapat wang pampasan tersebut selepas berlakunya kematian kepada pemilik polisi. Okay, contohnya macam saya sekarang, saya ada satu polisi hibah takaful bernilai RM1 juta. Ni contoh je Okay, RM1 juta. Maka saya menamakan beberapa orang, contohnya isteri saya, ibu saya dan ayah saya. Misalnya ada 3 nama. Maka setiap seorang penama ni dia ada portion yang saya dah tetapkan. Contohnya 30, 30, 40 kan. So genap 100% betul. So maksudnya besok kalau berlakunya kematian RM1 juta ini, hanya 3 nama ini saja yang berhak mengikut portion masing-masing. Dan itulah kaedah yang diguna pakai sehingga ia dinamakan sebagai hibah takaful. So kat mana kita nak rujuk? Anda boleh juga buka dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam tahun 2013. So dekat situ kalau buka kat jadual 10 ada sebutlah berkenaan dengan conditional hibah yang mana syarikat takaful boleh untuk melakukannya, dan kelebihannya duit tersebut dia tidak akan berbalik pada harta pusaka, sebaliknya akan terus sampai kepada penama. So apa ibrah? Apa ibrah ataupun apakah kelebihan di sebalik melakukan hibah takaful ini tadi? Sebenarnya orang buat hibah takaful ni bukan sebab nak kayakan generasi dia, bukan sebab nak kayakan anak beranak dia, tetapi untuk mengelakkan keluarganya daripada kesusahan. Dan ini pun salah satu daripada saranan Islam. Memang agama kita menuntut untuk kita kalau boleh kita tidak tinggalkan ahli keluarga kita ni dalam keadaan meminta-minta, dalam keadaan yang berhutang, dalam keadaan yang susah. So salah satu daripada kaedah yang ada adalah melakukan hibah takaful supaya ahli keluarga ni tadi dapat duit dengan segera. So dengan duit tersebut sebenarnya terlalu banyak benda yang boleh dilakukan. Saya ni sebenarnya dah banyak sangat lah dapat soalan-soalan macam tak boleh ke nak ambil duit KWSP tu terus, kami satu family nak sangat duit tu cepat kan. Sedangkan kita tahu duit KWSP ni sebenarnya akan berbalik semula kepada harta pusaka, walaupun anda ni dinamakan sebagai seorang penama dalam polisi KWSP tadi. Sebab apa? Sebab penamaan dalam KWSP hanyalah penamaan sebagai pemegang amanah saja. So jangan pandai-pandai kalau kita ni ada nama dalam KWSP kemudian kita nak ambil duit tu ikut suka kita, sebab akhirnya berbalik semula kepada harta pusaka. Sama juga konsep dia macam kita buat simpanan dekat dalam bank, segala duit tersebut akan balik pada harta pusaka. So kalaulah semua
harta, duit dalam bank, KWSP, ASB, emas, kereta, rumah, semua ni akan balik pada harta pusaka. Maka keluarga yang ditinggalkan ni tadi perlu untuk tunggu dulu aset-aset ini boleh dicairkan. So liquidation process ni ambil masa, bukan disebabkan oleh masalah faraid ini tidak bagus. Sebab itu adalah hukum Al-Quran dan kita wajib untuk patuh, tetapi kita perlu faham setiap perkara ada prosedur dia. Jadi prosedur perundangan yang kita lakukan di Malaysia ni memang ambil masa. Kebanyakan keluarga terpaksa menunggu dalam tempoh yang lama dan mereka tidak ada sumber kewangan yang cukup untuk menampung keperluan hidup mereka sementara menunggu pembahagian ini selesai. So kaedah yang paling senang, yang paling cepat adalah dengan melakukan hibah takaful. Jadi tuan-tuan yang belum buat hibah takaful, saya sangat-sangatlah rekomen anda tolonglah buat. Tolonglah jumpa dengan mana-mana ejen takaful kepercayaan anda yang anda percaya dengan kredibiliti dia, kemampuan undang-undangnya, kemampuan dia berurusan dengan anda. Maka berurusanlah dengan ejen tersebut sebab manfaatnya terlalu besar dan ini memang disarankan oleh kebanyakan orang yang dalam bidang financial. Buatlah hibah takaful. Okey, itu sahaja daripada saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.